Melampau, Hamzah musnahkan demokrasi negara? Pelik, mengapa SPRM elak siasat Hamzah? Bersatu hentam Najib, tak layak nasihat kerajaan? Bocorkan perangai Hamzah, KPN sedia dipanggil beri keterangan. Sistem demokrasi di negara ini, kata Lim Kit Siang, kini tidak berfungsi secara normal dan kerajaan tidak pun berusaha untuk mengatasinya. Veteran DAP itu berkata, jika sistem demokrasi berjalan dengan baik, sudah tentu Menteri Dalam Negeri Hamzah Zainuddin akan didesak agar meletakkan jawatannya. Menurut Lim, peletakan jawatan selepas berlaku sesuatu yang menjejaskan nama seseorang pernah berlaku ke atas pemimpin lain, termasuk Abdul Rahman Talib pada 1964. Ketika itu ahli politik terbabit melepaskan jawatannya sebagai Menteri Pendidikan apabila kalah dalam samad fitnah terhadap pemimpin Parti Progresif Rakyat Dr. Srinivas Sagam. Kerajaan yang terbentuk hari ini adalah kerajaan pintu belakang, tidak cekap, tidak demokratik, kakistokratik dan tidak sah. Kerajaan juga takut untuk mengadakan sidang parlimen kerana bimbang mereka tidak mempunyai bilangan majoriti yang cukup. Inilah sebabnya mengapa Hamzah bertindak lancang dan tanpa segan-silu mengakui bahawa suara dalam rakaman audio tular mengenai campur tangan pelantikan Ketua Polis Negara yang baru adalah miliknya dan kononnya dia tidak melakukan apa-apa kesalahan. Kata Lim dalam kenyataannya, nama Hamzah menjadi perhatian ramai sejak akhir-akhir ini selepas bekas Ketua Polis Negara memetik namanya sebagai ahli politik yang mencampuri urusan dalaman polis diraja Malaysia. Hamzah merupakan ahli politik yang memenangi kerusi Parlimen Larut atas tiket Barisan Nasional namun meninggalkan UMNO untuk menyertai Bersatu selepas PRU ke-14 yang menyaksikan Pakatan Harapan mendapat mandat menjadi kerajaan. Selepas Pakatan Harapan dijatuhkan melalui tindakan sebahagian besar ahli Parlimen Bersatu yang bekerjasama dengan 11 ahli Parlimen berpaling tadah dari PKR, Hamzah dilantik menjadi Menteri Dalam Negeri. Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin juga melantik Hamzah menjadi Setiausaha Agung partinya. Dia berkata apa yang diperkatakan Hamzah dalam rakaman audio berkenaan jelas melangkaui batas-batas demokrasi apabila seorang menteri cuba mencabuli kebebasan dan profesionalisme PDRM. Mana-mana ahli politik yang bermaruah dalam tradisi demokrasi Eropah akan meletakkan jawatan sebagai Menteri Dalam Negeri jika rakaman audio seumpama itu tular, tetapi tidak bagi Hamzah. Perkara seperti itu mungkin akan berlaku di negara-negara demokratik yang lain di Asia seperti Jepun, Taiwan, Korea Selatan, India, Indonesia dan Singapura, tetapi tidak di Malaysia, kata ahli Parlimen Iskandar Puteri itu. Semalam XIGP ada menyatakan mengenai isu lompat lompat parti ni. Macam inilah. Siapa-siapa pun tuan-tuan dan puan semua, kalau nak lompat parti boleh lompat, itu hak kebebasan masing-masing. Tidak ada lagi undang-undang yang melarang mana-mana pihak untuk pergi kepada mana parti lain. So anti-hopping law ni tidak ada wujud lagi. Jadi sebab itu saya tidak ada nak komen sangat kerana ini bukan merupakan satu kesalahan, dan terdapat juga mereka yang keluar parti jadi bebas. Jadi pun bukan satu kesalahan lagi di undang-undang negara kita. Ya, setakat tu saya boleh komen lah. Jadi kalau mereka-mereka yang yang kita siasat kebanyakannya ialah mereka yang dikatakan contoh meraihkan sokongan, dikatakan bayar wang, yang tu kita siasatlah di bawah Akta Kesalahan Pilihan Raya. Yang kes Natrah baru ni pun kita dah siasat dan saya telah katakan tidak ada kes. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dilihat terpaksa mengeluarkan alasan tidak munasabah hanya kerana dakwaan dibuat bekas Ketua Polis Negara Abdul Hamid Badur membabitkan pemimpin Bersatu, kata bekas Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Abdul Aziz Kaprawi. Aziz yang juga bekas Timbalan Menteri Pengangkutan berkata alasan diberikan SPRM memberi gambaran kepada rakyat bahawa agensi itu berada di bawah cengkaman Kerajaan Perikatan Nasional terutama Bersatu selaku parti pemerintah. SPRM kelihatan seperti terpaksa mengeluarkan alasan-alasan yang tidak munasabah hanya kerana dakwaan tersebut melibatkan PPBM atau Bersatu, katanya di Facebook. Bekas ahli Parlimen Seri Gading itu berkata beliau melihat keengganan SPRM untuk menyiasat dakwaan Hamid terhadap kegiatan berasuah pemimpin politik untuk mendapatkan sokongan terhadap Kerajaan Perikatan Nasional terutama Bersatu adalah amat membimbangkan. Katanya Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki melalui beberapa kenyataan media sebelum ini memberi alasan bahawa SPRM hanya akan memulakan siasatan sekiranya melibatkan pembayaran wang
oleh mana-mana pihak. Malah dakwaan Hamid mengenai wujud campur tangan politik dalam perjawatan kanan PDRM turut dipandang remeh dan hanya menyatakan bahawa ia perlu diselesaikan secara dalaman oleh PDRM. Di dalam laman web SPRM sendiri telah menjelaskan bahawa terdapat 8 jenis pemberian rasuah iaitu wang, hadiah, bonus, undi, perkhidmatan, jawatan, upah dan diskaun. Mustahil seorang ketua Pusurujaya tidak mengetahui perkara ini. Ia tidak semestinya melibatkan wang ringgit sahaja, kata beliau. Azam dilaporkan berkata, siasatan akan dijalankan SPRM sekiranya terdapat laporan mana-mana individu terlibat rasuah politik termasuk pemberian sumbangan untuk meraih sokongan. Azam berkata, meskipun tiada peruntukan yang melarang pemimpin atau ahli melompat parti, siasatan masih boleh dilakukan mengikut Akta Kesalahan Pilihan Raya Pindaan 2012. Aziz berkata, ia tidak termasuk lagi dengan pelbagai dakwaan lain yang tular sebelum ini mengenai ugutan kerajaan pemerintah, terutama semasa pemerintahan Pakatan Harapan demi mendapatkan sokongan pemimpin politik. Saya ingin mendesak Perdana Menteri Muhyiddin Yassin yang juga merupakan Presiden PPBM untuk tamatkan segera campur tangan politik terhadap mana-mana institusi penguatkuasa sekiranya ada. Katanya SPRM, polis, lembaga hasil dalam negeri dan lain-lain institusi tidak sepatutnya diperlakukan seperti alat politik peribadi semata-mata untuk melindungi kepentingan diri dan parti. Seluruh dunia sedang memerhatikan perkembangan isu ini dan tidak mustahil ia boleh menjejaskan keyakinan pelabur asing terhadap kewibawaan Malaysia selain menjejaskan ekonomi negara yang ketika ini sudah dalam keadaan tenat, kata pemimpin UMNO itu lagi. Benarkan Parlimen bersidang untuk dapatkan jawapan siapa yang tidak ada moral standing antara bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak atau Parti Pribumi Bersatu Malaysia yang mengetuai Kerajaan Perikatan Nasional. Ahli Majlis Tertinggi UMNO Datuk Muhammad Puan Zarkashi membidas kenyataan Ketua Penerangan Bersatu Datuk Wan Saiful Wan Jan yang mendakwa Najib tidak ada moral standing untuk menegur Kerajaan Perikatan Nasional. Jika begitu, apakah Bersatu ada moral standing untuk memerintah dan terus jadi kerajaan? Terbaru ialah pendedahan bekas Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Bado. Dia tuduh menteri dari Parti Bersatu melakukan banyak campur tangan politik dalam urusan polis diraja Malaysia. Bahkan Abdul Hamid mendedahkan isu katak dalam Bersatu. Dia dakwa isu lompat parti babitkan soal rasuah. Bekas Ketua Polis Negara ini yakin sebab itu dia minta SPRM siasat. Katanya yang dipetik berkata menerusi akaun Facebooknya. Isnin lalu Wan Saiful dalam kenyataan kepada media mendakwa Najib sebenarnya tidak memiliki moral standing untuk memberi pandangan terhadap apa yang perlu dilakukan kerajaan pada ketika ini. Menurutnya tindakan Najib ketika ini adalah menjengkelkan dan membuat rakyat tertanya-tanya mengapa beliau tidak melakukan semua itu ketika masih berkuasa. Sekarang ini banyak betul pandangan beliau mengenai apa patut kerajaan lakukan. Tetapi saya rasa Najib tidak mempunyai moral standing untuk berbuat demikian. Kita jangan lupa sejarah yang berlaku bagaimana Najib tinggalkan begitu besar masalah dalam Malaysia, kata bekas calon Parlimen Pendang PRU14. Mengulas lanjut, Muhammad Puan mempersoalkan apa moral standing Parti Bersatu untuk terus menjadi kerajaan yang mana menjadi tanda tanya. Tegas beliau, jika parti itu bermoral, hendaklah segera mengadakan sidang parlimen biar Dewan Rakyat itu menentukan majoriti sebenar kerajaan pimpinan Bersatu. Beliau turut menyenaraikan kegagalan Kerajaan Perikatan Nasional dalam memerangi wabak penyakit berbahaya, memulihkan ekonomi negara dan mengatasi masalah rakyat yang kehilangan pekerjaan. Apakah Najib tidak ada moral standing untuk menegur kerajaan hari ini yang gagal tarik pelabur asing dan kehabisan duit? Apatah lagi Kerajaan Perikatan Nasional terus meningkatkan hutang negara, menjual aset dan mengambil duit dari kumpulan amanah wang negara KWAN. Sebab itu UMNO tarik diri daripada Perikatan Nasional, katanya. Bekas Ketua Polis Negara Abdul Hamid Bado menegaskan jika pendedahan mengenai campur tangan menteri dalam cawangan khas Bukit Aman sebelum ini disiasat, beliau sedia memberi kerjasama dan dirakam keterangan. Katanya apapun berlaku, hasratnya adalah untuk menghalang perancangan menguasai jabatan berkenaan bagi tujuan politik. Saya tengok perkembangan. Kalau nak saya datang beri keterangan, saya datanglah. Dan pada saya, biarlah kepimpinan Bukit Aman siasat nak tentukan kes jenayah ke terpulang kepada mereka. Katanya, menurut laporan Sinar Harian, Hamid berkata tidak menjadi masalah bagi beliau sekiranya pihak berkuasa memanggil untuk membantu siasatan. Apapun, saya nak halang perancangan menguasai cawangan khas untuk digunakan bagi kepentingan politik. Sebab itulah saya dedahkan, katanya. Terdahulu bekas pegawai tertinggi pasukan itu berkata Menteri Dalam Negeri dikatakan mengatur langkah untuk menjadikan budaknya pengarah agensi perisikan polis itu. Menteri cuma meletakkan seorang bekas pegawai kanan SB yang telah tamat kontrak tahun lalu kerana dia mudah mengikut arahan ahli politik, kata Hamid. Langkah itu diatur selepas cawangan khas enggan menyertai operasi yang menurutnya dipaksa oleh Hamzah Zainuddin bagi tujuan politik sendiri. Bagaimanapun langkah itu terhenti apabila isu tersebut dibawa ke pengetahuan
Dewan Perdana Menteri. Menteri turut meminta SB melakukan beberapa operasi bagi tujuan politik sendiri tanpa memberikan butiran lanjut atas sebab kerahsiaan dakwa Hamid.